Okey, baik. Pertamanya terima kasih kepada admin lah Bola Sepak kerana sudi untuk mengumpulkan kita pada hari ini untuk membincangkan mengenai Euro 2021 lah yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi saya pun tak nak menyentuh banyak sebenarnya mengenai format Euro, manakah kita tahulah 24 tim tak silap saya yang telah pun dipilih melalui qualifier lah ataupun kelayakan yang telah pun kita mulakan terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan bermain secara group stage dan kemudian akan bermain di peringkat kalah mati sehinggalah ke pentas akhir. Dan antara negara-negara yang boleh kita katakan menjadi tumpuan, of course lah negara-negara besar kuasa bola sepak: Belgium, kita ada Jerman, kita ada France, dan kita ada Portugal, kita ada beberapa lagi negara-negara besar, Belanda, dan beberapa lagi negara-negara yang boleh dikatakan pencabar untuk Euro pada kali ini. Okey, terima kasih untuk soalan pertama. Dan untuk soalan pertama ni aku nak highlightkan 3 buah tim yang mempunyai player-player yang orang kata mampu membawa cabaran pasukan mereka ni untuk mencabar kejuaraan. Antara pasukan-pasukannya contohnya macam Belgium, England, France. Okey, kenapa aku pilih 3 buah negara ni? Sebab kalau dekat Belgium, kita tengok player-player yang dibarisinya kebanyakannya mempunyai title kejuaraan dalam liga musim ni. Contohnya macam Kevin De Bruyne menjuarai EPL pada tahun ni. Lepas tu Yannick Carrasco bersama Atletico Madrid. Lepas tu Romelu Lukaku bersama Inter Milan. Kiranya dengan ada pemain yang bermentaliti juara ni, aku rasa diorang ni mampu membawa cabaran Belgium untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Dan pasukan yang kedua adalah England. Kenapa aku pilih England? Sebabnya di posisi penjaga gol diketuai oleh Dan Henderson dan beberapa orang keeper lagi lah. Dan seterusnya naik ke bahagian defense yang diketuai oleh Ben Chilwell, Troy Mings. Lepas tu siapa lagi? Ramai lagi lah defense yang daripada kelab-kelab ni yang terpilih untuk ke skuad England. Seterusnya naik ke midfielder. Dekat posisi midfielder England ni dipenuhi oleh orang kata pemain-pemain junior dan senior yang penuh orang kata potensi dan berkaliber. Contohnya macam Jordan Henderson daripada Liverpool, Jadon Sancho, Jude Bellingham daripada Borussia Dortmund, sampailah ke posisi striker yang ada Raheem Sterling, Marcus Rashford, siapa lagi, Harry Kane. Dan aku rasa dengan hampir keseluruhan pemain-pemain yang mempunyai nama dalam skuad England kali ni dan mempunyai reputasi yang agak baik dekat kelab dia orang, aku rasa pemain-pemain ni mampu membawa cabaran England ke peringkat, aku rasa paling tidak pun boleh pergi ke semi-final lah. Itu orang kata prediction aku. Dan seterusnya pasukan yang aku nak sebut adalah pasukan France. Macam England juga, siapa-siapa ataupun mana-mana defense yang tengok forward pasukan France ni auto goyang lah babe. Siapa tak goyang dengan adanya Benzema yang baru balik setelah beberapa tahun tak dipanggil. Lepas tu dengan ada Kylian Mbappe, top scorer dekat Ligue 1. Lepas tu Antoine Griezmann. Lepas tu Oliver Giroud, mana tak goyang baik. Kalau aku defend pun dah ketam mak lutut. Dan jangan lupa dekat posisi midfielder, dia orang ada player paling humble, diketuai oleh N'Golo Kante. Baiklah, bagi menjawab persoalan pasukan underdog ataupun pasukan yang boleh kita katakan bukanlah orang panggil pekuasa besar tapi mampu untuk mencipta kejutan ataupun memberikan saingan kepada kuasa-kuasa besar bola sepak ni, saya rasa Sweden sebenarnya kalau ikut statistik memang sangat-sangat bagus. Mereka mempunyai banyaklah kemenangan di peringkat qualify pun. Mereka datang dengan kejutan dan sebagainya. Mereka menang 2-1, 1-0. Mereka kekal dengan konsisten berpasukan yang sangat-sangat baik. Jadi saya kira untuk Euro pada kali ini, Sweden walaupun dengan ketiadaan Zlatan Ibrahimovic, tapi mereka masih lagi mampu untuk mencipta sesuatu ataupun kita katakan boleh mengejutkanlah pasukan-pasukan yang besar. Rookie bukan sebarang rookie lah. Saya rasa Sweden adalah pasukan underdog yang perlu kita beri perhatian lebih pada Euro kali ini. So untuk group F ni memang orang cakap deadly group lah. Siapa yang buat hal kau keluar, siapa yang buat slack kau keluar. Memang sebab dia akan menemukan 3 bekas juara World Cup 2014, juara Euro 2016 and juara World Cup 2018. So group ni memang akan jadi tough gila. And then untuk Hungary, aku rasa memang tak salah aku Hungary lah, dia akan serah tengkuk lah pada aku. Sebab kita kena realistik lah. Pada aku ni aku fikir realistik. Sebab mustahil untuk satu tim yang kecil tiba-tiba kau boleh beat tim yang besar-besar atas kau.
mustahil lah pada aku. Walaupun kita tahu in football anything can happen, tapi aku rasa group ni akan antara 3 ni lah, antara Jerman, Portugal atau France. Okay, prediction aku untuk yang akan lepas group ni, akan confirm lepas group ni, pada aku France. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kita boleh tengok dari squad depth dia memang solid, daripada keeper, defend, midfield dengan attacking memang semua solid. And kalau kita tengok keeper ada Lloris, defend ada Rafael Varane, ada Lucas Hernandez, and then midfield tak usah cakap lah, ada Pogba, ada Kante, ada Rabiot, ada Antoine Griezmann. Memang the best, memang cakap the best in Europe. Memang dia punya squad depth. And then kita tengok front three pun ada Dembele, ada Mbappe, Giroud, and paling kita terkejut sekali Karim Benzema akhirnya. Last aku rasa 2015 tu dia main untuk France. Now dia panggil balik, and then Benzema tu even umur dia dah tua, tetap dia first team player dekat Real Madrid, and then form dia pun taklah mengecewakan sangat. And aku rasa France akan lepas group ni. Kenapa? Second factor aku rasa sebab musim player dalam France tu dia dah tahu dah bila dia sampai kat level Euro apa yang dia kena buat. Sebab kita tahu muka-muka squad France sekarang ni banyak je muka-muka yang macam daripada World Cup 2014 masa dia orang kalah dengan Jerman tu, ada Griezmann, ada Varane, ada Pogba. So dia orang dah go through campaign ni sama-sama tau. World Cup 2014, Euro 2016, World Cup 2018. So bila diorang dah sampai level ni, so diorang dah tahu apa nak buat. Especially kalau kita boleh tengok, aku susah bagi satu contoh lah, nama Rafael Varane kan. Kita tahu umur belum 30 dah ada 4 medal Champions League, dah ada medal World Cup, dah Champions League winner, World Cup winner. And then sekarang ni dia mesti nak tebus masa France kalah dengan Portugal dekat final, mesti dia nak tebus. So bila dah sampai high stage macam ni, so pada aku dia tak ada masalah untuk handle segala pressure. Sebab kau umur baru belum 30 dah ada medal macam tu, and then kau first regular player untuk team dengan country, untuk club dengan country. So memang tak ada masalah untuk go through segala pressure yang ada. So bila dia masuk padang kan, apa aku nak takut? Ni level aku dah pernah main kat level yang besar macam ni, aku boleh go through pressure. Apalah sangat untuk campaign kali ni. So aku rasa France adalah favourite. Okay, kalau kita tengok dari satu side pula, Germany kita tahu banyak player muda, and then player tu pun not bad lah, boleh orang kata. Ada Leroy Sané, ada Toni Kroos, Manuel Neuer, and then player lain Kai Havertz, ada Timo Werner. And then aku rasa yang akan lepas satu lagi grup ni is Jerman lah. Ni pendapat aku lah. Sebab kenapa? Sebab form tengah cantik, and then player-player ni pun dah ada experience juga main untuk high stage, big stage untuk club and country. Contohnya kalau kita lihat Manuel Neuer dah berapa tahun dia main untuk Jerman tu, still even ada nama Ter Stegen pun still tak boleh tebuk dia punya tempat. And then Thomas Muller, so player-player yang besar, player-player yang ada experience. So bila player-player experience ni gel dengan player-player yang dah senior, so player-player muda, so aku rasa dia akan bentuk satu combination yang meletup lah. So aku rasa yang akan lepas grup kali ni adalah Jerman dengan France. Kenapa aku tak cakap Portugal? Okay, Portugal pendapat aku ni pendapat peribadi, pendapat 20 sen aku. Kenapa aku tak cakap Portugal akan lepas? Sebab kita kena tengok player-player Portugal sekarang, dia punya key player pada aku still muda lagi. Macam kita boleh tengok João Felix, macam Bernardo Silva, and then player-player ni pada aku dia baru nak capai dia punya peak. So mungkin this Euro dia takkan, kalau dia lepas aku rasa dia tak akan pergi final pun. Kalau aku rasa group ni aku letakkan dia ketiga lah. Okey, sebenarnya aku suka dengan soalan ni. Okey, kalau kita tengok perbezaan dua pemain ini antara Jude Bellingham dan Eden Hazard. Seperti yang kita tahu, Jude Bellingham ni bermain untuk pasukan Borussia Dortmund dan baru sahaja berumur 17 tahun. Dan posisi dia ni posisi defensive midfielder dan boleh juga kadang-kadang bermain untuk center midfielder. Dan pada tahun ni Jude Bellingham ni telah bermain untuk pasukan Borussia Dortmund sebanyak 29 perlawanan daripada 34 perlawanan. Dan dia juga telah menjadikan 1 gol dan juga telah menghasilkan 3 assist. Bagi pendapat aku, satu prestasi yang mengagumkan lah bagi seorang orang kata budak muda yang baru nak naik dan beraksi dekat Liga bukan Farm League. Bukan Farm League.
yang beraksi dekat liga yang penuh kompetitif. Walaupun kita tahu setiap tahun Bayern Munich yang menang. Untuk pendedahan pemain muda, aku rasa patut player ni diberikan perhatian pada saingan Euro kali ni. Dan untuk Eden Hazard pula, seperti yang kita tahu, sebelum Eden Hazard ke Real Madrid, Eden Hazard seorang pemain yang sangat berkaliber, yang sangat prolific apabila dia depan pintu gol, mampu menghasilkan assist, mampu menghasilkan jaringan bila-bila masa saja kalau dia bermain. Tapi setibanya Eden Hazard ni dekat Real Madrid, dia dah mulalah dengan berat badannya naik, dengan gemuknya, lepas tu dengan injurednya tak habis-habis. Season ni saja, kalau kau nak tahu, kalau nak dibandingkan dengan Lok Lingard yang main dekat West Ham tu, walaupun Lok Lingard tu baru je masuk half season ni dekat West Ham dan berjaya membantu West Ham main dekat Europa League, kalau kau nak tahu, game time Lok Lingard tu lagi banyak daripada game time Eden Hazard ni. Tapi satu benda je aku pelik, Hazard ni kalau dekat Belgium, dia bukan main menjadi lagi. Kalau kita tengok time qualifying Euro itu, Eden Hazard ni telah bermain untuk pasukan Belgium sebanyak 8 game daripada 10 game. Dia ni telah menghasilkan 5 jaringan dan 7 assist. Wah, satu perkara orang kata yang sangat mengejutkan lah bagi seorang player bernama Eden Hazard yang selalu cedera bersama pasukan Real Madrid. Dan kalau kita tengok dengan lambakan pemain-pemain dekat setiap posisi dekat pasukan Belgium dan England, aku rasa mungkin coach pasukan England dan Belgium akan melakukan beberapa perubahan formasi dan taktikal lah bagi memberi penendahan ataupun bagi memberi minit permainan kepada pemain-pemain yang dibawa untuk ke Euro pada kali ini. Dan kalau nak kira daripada segi experience ataupun pengalaman, memang Jude Bellingham ni memang tak ada pengalaman dekat Euro, dan Eden Hazard sudah bermain beberapa kali Euro, beberapa kali Piala Dunia. Eden Hazard pun pernah bermain dekat UCL, walaupun Jude Bellingham ni baru lagi budak muda. Tapi macam aku cakap tadi, Jude Bellingham antara pemain yang wajar diberikan perhatian, dan Eden Hazard pun seperti aku cakap tadi, walaupun dia tak menjadi dengan kelab, kita patut bagi perhatian untuk dia time dia dekat Belgium ni. Bagi menjawab soalan ini, sebenarnya England ni kita tak perlu kita gusarkan sangat, tak perlu kita ambil berat sangat. Sebab apa? Media England ni sudah terkenal lah dengan perangai mereka ataupun sikap mereka yang orang panggil apa, biasalah mereka ni antara kuasa besar media kan. Jadi player-player mereka itu lebih terdedah kepada hebohan, ataupun kita boleh katakan mereka ni mampu untuk blow up, naikkan nama-nama player-player mereka ini dengan mudah. Jadi secara peribadi, berdasarkan pemerhatian saya dan sebagainya, saya merasakan ini walaupun dia ada good effects ataupun kita panggil apa, kesan-kesan baik, kesan buruk dan sebagainya, kita perlu lihat kepada kedua-dua belah sebenarnya. Kesan baiknya, sekiranya nama kita naik dan sebagainya, maka ini secara tak langsung ianya merupakan mainan psikologi yang akan buatkan orang panggil apa, pasukan lawan ataupun pasukan yang lain lah yang menyertai Euro kita pada kali ini akan lebih peka ataupun lebih gerun untuk berhadapan dengan pasukan yang digembar-gemburkan. Tapi daripada sudut negatifnya pula, sebenarnya player akan mengalami tekanan yang sangat kuat. Kerana apa? Bila adanya media, bila adanya satu orang panggil apa, berita yang membuatkan blow up sesuatu isu tersebut, maka secara tak langsung ianya akan memberi tekanan. Kerana apa? Bila ada berita, maka akan ada harapan. Okey, mereka mengatakan bahawa contoh Rashford merupakan senjata utama England, maka ini akan jadi tekanan untuk Rashford. Kerana apa? Kita manusia masing-masing ada emosi dan sebagainya. Bukanlah saya nak katakan, orang kata biasalah sukan ada psikologinya dan sebagainya. Ya, saya akui. Tapi sebenarnya untuk player, dia akan datangnya dengan tekanan yang mereka sendiri perlu mengawasi, mereka sendiri perlu balancekan, seimbangkan. Sekiranya gagal, maka ianya akan jadi kesan negatif untuk player tersebut. Tapi sekiranya mereka mampu untuk kawal, mereka mampu untuk orang katakan berikan yang terbaik, dapat seimbangkan berita tersebut dengan prestasi mereka, maka ianya akan menjadi satu orang panggil apa, semangat menolak mereka untuk lebih naik ke atas. Ingat, ekspektasi datang dengan tekanan. Sekiranya kita mampu hadapi tekanan tersebut, maka kita akan lonjak naik ke atas. Tapi sekiranya kita gagal untuk menyeimbangkan tekanan tersebut, maka kita akan merudum ke bawah. Inilah yang kita katakan sebenarnya mainan media memainkan peranan yang sangat penting. Tidak kisah sama ada dari sudut psikologinya, hebahan beritanya. Kerana apa? Media akan menjadi nadi utama, terutamanya dalam peperangan sebelum bermulanya permainan. Begitulah.
yang boleh saya katakan. Untuk Spain di season, kita tahu dia buat satu kejutan yang agak ramai juga surprise, sebab tak ada seorang pun call up dari player Real Madrid. Contoh, kalau kita boleh nampak Sergio Ramos, nama-nama besar yang tak main, ada nama Asensio, ada nama Lucas Vazquez. So player-player macam ni tak dapat call up untuk Spain. So ramai yang kecam sebenarnya benda ni, sebab boleh pergi jauh ke Spain ni, boleh pergi jauh ke kali ni kan. And aku personally, aku rasa dia takkan pergi jauh untuk Euro kali ni, sebab player still muda. And then kita tahu dia jurulatih dia Luis Enrique. And pada aku Enrique buat satu keputusan yang bijak. Kenapa pada aku cakap bijak? Sebab mostly player dalam team Spain sekarang muda. Kita tahu ada Ferran Torres, ada Dani Olmo. Player-player ni muda lagi, belum capai umur 26-27 lagi. So benda ni bagus sebenarnya untuk long term punya squad lah, untuk projek lah, untuk next tournament ke Euro, World Cup, mungkin dia akan pergi lagi jauh. Sebab inilah yang orang kata penjenamaan squad. Dan aku puji Luis Enrique. Kenapa aku puji dia? Sebab dia tak ikut manager-manager lain. Kalau manager sebelum ni dia panggil Ramos, dia panggil Pique, player-player yang confirm main untuk Spain ni dia akan panggil. Tapi Luis Enrique tak, dia ada credibility dia sendiri, dia ada identity dia sendiri untuk panggil player-player macam gak sah aku tak panggil kau, ni team aku bukan team kau kan. So aku rasa Spain dia akan, kita tahu golden generation Spain dah habis. Macam Xavi, Iniesta, ada David Silva, ada Fabregas, so semua dah habis. So now dia orang dalam fasa untuk rebuild balik team. And aku rasa kita ambil contoh ni macam ni lah, macam dia akan go through macam mana dengan Belgium. Kita tahu Belgium World Cup 2014 dia perform baik, tapi orang cakap dia tak lepas group dia sampai quarter ya, sebab player-player macam masa tu De Bruyne, ada Lukaku, ada Hazard baru nak naik, baru nak matang. And then Euro lepas tu pun dia pergi suku akhir juga. And then next tournament World Cup baru dia orang pergi semi final and dapat nombor 3. So itulah nama dia penjenamaan squad, daripada player muda bagi dia matang sikit, and then untuk tournament dia akan perform. So aku rasa itu yang akan Spain go through, sebab player-player dia muda. Kalau kita tengok Dani Olmo, ada Ferran Torres, so player-player ni still ada potential. And then aku rasa dia akan jadi first team player untuk Spain. And aku rasa dia akan Spain paling-paling pun maybe dia akan pergi quarter lah, pada aku paling jauh. Okay, soalan ni pun aku suka sebabnya kalau kita tengok macam yang aku sebut tadi, pasukan Perancis ni antara pasukan yang paling pack, yang membawa player-player yang penuh orang kata dengan star, yang penuh dengan orang kata potensi-potensi besar. Dia macam England juga, tapi aku tengok France ni lebih sikit sebabnya dia orang ni ada Mbappe. Bukanlah aku nak kata sebab ada Mbappe dekat France ni France boleh menang Euro, bukan. Tapi aku tengok pasukan France pada edisi kali ni dia mampu membawa kelainan pada edisi sebelum ni. Dan kalau kita tengok dekat posisi penjaga gol, aku rasa memang tak ada masalah. Dan naik ke posisi defender mungkin ada sedikit beberapa kata masalah daripada segi pemilihan player, sebab kebanyakan player-player yang diambil oleh jurulatih pasukan France pada kali ini memang kata mampu menggalas tanggungjawab dekat bahagian defense. Bukanlah aku nak, dan seterusnya naik ke bahagian midfielder pun, kalau aku jadi jurulatih France pun aku agak pening. Cuma yang confirm kena ada macam biasalah N'Golo Kante. Dan kalau kita naik ke bahagian forward pula, oi, ini pisang mat pisang. Memang payah sekali nak pilih. Dengan adanya Mbappe, Griezmann, Benzema, itu saja aku dah 3 dah sebut. Belum sebut orang lain lagi, Giroud. Siapa lagi ada? Banyak lagi lah player-player bahagian forward dekat pasukan France ni. Dan kalau tengok Benzema setelah beberapa musim, setelah beberapa edisi, setelah beberapa tahun tak dipanggil untuk menyertai pasukan France, akhirnya pada kali ini dia kembali semula kepada pasukan France dan berjaya. Aku kata bagi pendapat aku mungkin dia akan dapat first E lah. Kalau nak ikut pada statistik ataupun ikut daripada persembahan dia dekat Liga, antara yang wajar diberikan first 11 adalah bagi pendapat aku Kylian Mbappe, Karim Benzema, Antoine Griezmann. Tak boleh letak Oliver Giroud sebelah
si Karim Benzema ni takut bergaduh nanti atas padang. Dan kalau kita tengok dari segi pengalaman, aku rasa untuk bahagian defender tak ada masalah lah. First choice keeper dia kita dah tahu siapa. Bahagian defender, midfielder, N'Golo Kante boleh lead. Bahagian forward tak ada masalah kot. Mungkin boleh suruh Oliver Giroud yang lead. Bagi menjawab soalan ini, kita tahu Itali datang dengan skuad umur 23 tahun. Tapi Itali pun ada juga player yang wajib, player yang selagi mana tak mati ataupun tak bersara memang wajib adalah skuad Itali, iaitu Bonucci dengan Chiellini lah kan. Ada lagi player-player yang senior lah yang bermain. Jadi orang kata kenapa sekarang ni trendnya banyak player-player muda yang datang bermain di peringkat tertinggi negara. Kalau dulu kita bawa player-player senior, player-player yang mempunyai experience, yang mempunyai pengalaman ataupun orang panggil apa, permainan yang baik di peringkat yang tertinggi. Baik, pertamanya bagi menjawab soalan ini, ianya bergantung kepada trend bola sepak terkini. Trend bola sepak terkini, kalau kita tengok development player muda ni terlalu banyak. Umur 19, umur 20, 21 dah top. Mbappe dah top, Rashford dah top, Erling Haaland kan, dah top. Antara player-player yang umur 21, 20 pun dah top. Jadi ini merupakan antara orang panggil apa, faktor pemilihan ataupun mereka ini diambil untuk mewakili negara. Kerana apa? Statistik mereka, keupayaan mereka, kredibiliti mereka, kekuatan mereka itu menunjukkan bahawa mereka layak untuk bermain di pentas yang tertinggi. Contoh, seorang striker muda umur 18 tahun dapat skor 22 biji gol. Player yang berpengalaman usia 28 tahun, 29 tahun dapat skor 3 biji gol, 4 biji gol. Secara peribadi ataupun secara logik, anda akan memilih yang mana? Kalau anda memilih player senior yang sebegitu, yang tak boleh menjadikan gol, yang tak prolific ataupun tak proven, saya tak tahu anda memikirkan bagaimana. Bola sepak sekarang ni senang je. Boleh skor, ada statistik yang baik, maka dia wajar untuk bermain dengan negara dia. Kalau kepadatan packs untuk pemilihan macam France dan sebagainya, itu lain lah. Itu kita kena lihat kepada perkara yang lebih terperinci kan. Jadi untuk secara asasnya begitu. Kalau player itu bermain dengan kelab yang hebat, melebihi player senior mereka, mereka bermain di pentas yang tertinggi, menjadi juara UCL, juara Liga dan sebagainya, jadi apakah alasan untuk kita tidak mengambil mereka untuk bermain dengan negara kita? Jadi saya kira jelas ini merupakan trend bola sepak. Kerana apa? Pada masa kini, kalau nak menyebut kepada experience, budak muda kadang-kadang lebih berpengalaman. Mereka merantau, mereka bermain dengan kelab-kelab yang lebih besar ataupun lebih hebat pentasnya di kelayakan ataupun di peringkat Eropah, di peringkat Club World Cup dan sebagainya. Jadi player-player muda ini dikira pada saya, dilihat, kalau saya tidak mengira sebagai tahun itu adalah menunjukkan dia itu lagi lama dia main, lagi pengalaman dia. Pengalaman daripada tempoh permainan itu, ya mungkin dia lebih lama bermainnya, tapi daripada sudut prestasi ataupun daripada sudut medium ataupun platform yang prestige, maka saya akan melihat kepada player mana yang bermain di pentas yang tertinggi. Tadi sekarang ni kita bola sepak moden tidak lagi memikirkan tentang mengenai berapakah umur, berapakah layak ke dia umur 20, 21 main dengan skuad sini, tidak. Kita melihat kepada statistik, kita melihat kepada kekuatan ataupun keampuhan yang mereka ada untuk kita menjadikan alasan untuk kita memilih mereka. Jadi itu adalah bola sepak moden. Dan yang keduanya, boleh saya katakan, player muda yang ada pada ketika ini sebenarnya sesuai dengan gaya ataupun taktikal dan teknikal bola sepak moden. Mungkin ada tim yang menggunakan pace, ada yang menggunakan kekuatan. Jadi player-player muda ini dilihat sebagai pilihan, kira pilihan yang ideal untuk memenuhi kelompongan sesuatu posisi, dan mereka ini dilihat lebih sesuai untuk bermain di posisi tertentu. Contoh, ada midfielder yang boleh bermain sebagai holding midfielder berseorangan ataupun lone pivot, CDM, lone pivot. Dia muda, dia kuat, dia mempunyai stamina yang bagus, mempunyai pace yang bagus, fitness yang baik, maka tidak ada masalah. Jadi pemilihan ini sebenarnya bergantung juga kepada kekuatan ataupun orang panggil apa, gaya yang bagaimana yang coach nak mainkan. Kalau mereka memerlukan pace, maka pada saya
player muda banyak, kebanyakannya mempunyai pace yang sangat-sangat baik, mempunyai fitness yang sangat-sangat baik juga. Jadi ini adalah punca-punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan player muda lebih relevan ataupun sesuai untuk diambil pada World Cup pada kali ini. Dan bukan World Cup, apa saya, pada Euro pada kali ini. Bahkan pada saya, mungkin ada pasukan yang sedang merancang sesuatu untuk World Cup di masa yang akan datang, dan ini adalah pentas yang sesuai setelah mereka berkampung, setelah mereka memilih player yang terbaik berdasarkan pengalaman, berdasarkan statistik, berdasarkan pelbagai lagi tapisan-tapisan, dan ini adalah tempat yang terbaik untuk mereka memberikan orang panggil peluang untuk player-player yang dipilih ini, player-player muda, untuk menunjukkan aksi bahawa mereka ini mengapa mereka ini, untuk menunjukkan bahawa mengapa mereka ini layak dipilih sebagai seorang wakil negara. Kadang-kadang sebab player tu ada big influence, itu sebab dia panggil. Mungkin dia boleh ubah suasana kat dressing room bila team tengah down. Dan itu mungkin benda yang ada pada Hazard lah. Selain daripada dia makan burger, mungkin itu benda yang ada pada Hazard. Sebab kita boleh tahu dia confirm akan main Belgium tiap-tiap tahun kan. Dia first team player untuk Belgium. Dia Lukaku dengan De Bruyne memang confirm akan main. Sebab sebelum ni Roberto Martinez tak panggil dia pun sebab dia tak fit. And then Euro kali ni dia dapat call up. And aku rasa kalau dia tak dapat bagi contribution 100% ke atas padang pun, still untuk dressing room mungkin dia boleh bagi, dia boleh ubah benda tu. Sedang cerita macam ni lah. Kalau kita tengok Malaysia pun, time kita sekolah rendah, Mak Yu. Time kita sekolah menengah, Mak Yu. Time dah kerja, Mak Yu. Dah kena buang kerja, Mak Yu. Mak Yu main bola lagi. Mungkin Tan Cheng Ho apa yang nampak kat dia boleh bagi influence dekat dressing room. Boleh bagi apa orang cakap, bagi guide dekat dressing room. Influence tu kuat dalam squad Malaysia. Macam tu juga Azad. So aku rasa itu adalah contoh paling obvious aku boleh ambil. Sebab kita tahu Azad dah berapa season, dah berapa tahun memang first team player untuk Belgium. And then even dia captain Belgium. So aku rasa memang fans Belgium aku rasa tak marah pun. And then lagi nak tengok Azad main sebenarnya. And then kalau untuk Belgium main Hazard ni, aku rasa paling-paling maybe quarter atau semi dia boleh pergi lah. Untuk champion tu aku tak rasa, sebab kita tahu ada team-team yang lagi besar macam France, macam England, macam Itali lagi besar. So aku rasa dia mungkin akan pergi quarter atau semi lah. Dan aku rasa prediction aku squad Perancis pada kali ini paling tidak pun boleh layak sampai separuh akhir ataupun final lah. Dengan squad yang penuh dengan star macam ni, kalau tak boleh pergi final aku tak tahulah. Mana tahu boleh jumpa dengan England nanti kat final. Of course, kalau anda tanya saya siapakah yang akan menjadi juara, saya memilih Portugal untuk menjadi juara pada kali ini. Aku adalah bukan penyokong France. So tapi aku kena admit yang France sebenarnya adalah favourite untuk champion kali ni.